melati kuntum tumbuh melata, sayangnya merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Cik Wan Nur Adila binti Cik Wan Zainuddin. Dalam rancangan kita, Ada Adila Ada Berita. Aspirasi didefinisikan sebagai keinginan yang kuat untuk mencapai serta menjayakan sesuatu. Dalam memacu pendidikan yang bersifat global dalam abad ke-21, kualiti pendidikan merupakan aspek yang amat penting agar kemenjadian murid bertaraf dunia dapat dibangunkan. Dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan, pengurusan pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan terutamanya di sekolah teramatlah penting. Pengurusan pengajaran dan pembelajaran ini melibatkan beberapa faktor yang berperanan dalam mencorakkan kemenjadian murid. Faktor-faktor ini melibatkan semua aspek yang berkait rapat antara satu sama lain, iaitu pemimpin yang meneraju dan mengurus institusi pendidikan, guru yang terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran, pengurusan co-kurikulum dan co-kurikulum, prasarana dan juga sumber pendidikan, pembentukan sasiah murid dan penlibatan komuniti dalam pendidikan bagi memastikan kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan. Faktor-faktor ini hendaklah diukur dan dinilai agar tindakan penambahbaikan dapat dilakukan. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, mereka juga perlu bersedia untuk menerima perubahan dalam melaksana tugas berdaya saing, futuristik dan berfikiran aras tinggi. Dan saya mendoakan supaya semua guru terus cemerlang, dan kita berharap bahawa kejayaan-kejayaan guru yang dirakamkan tadi ataupun hari ini merupakan satu kejayaan bukan saja untuk negara tetapi di peringkat antarabangsa. Jadi ini merupakan satu pengiktirafan yang cukup baik kepada semua guru yang ada di Negeri Sembilan. Beliau berkata demikian pada sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan 2022 di Seremban. Penerima Anugerah Tokoh Guru Negeri Sembilan 2022, Ismail Jalaluddin, menyifatkan suasana pembelajaran ketika ini amat berbeza dari masa dahulu dan ia lebih mencabar kerana guru perlu mengadaptasi kaedah baru pengajaran selari dengan perkembangan pantas teknologi. Terdapat satu pelan untuk menjulang sistem pendidikan kita ke tahap antarabangsa agar anak-anak Malaysia bersedia untuk menempuhi cabaran abad ke-21 menerusi pelbagai inisiatif transformasi dengan meningkatkan kualiti pendidikan teknik dan vokasional. Dengan mengukuhkan pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik melalui kurikulum dan pembelajaran yang dipertingkat, dengan membangunkan kemahiran berfikir aras tinggi pelajar untuk menyelesaikan masalah abad ke-21. Kami memerlukan semua wira kami untuk menerjui perubahan bersama-sama.
Terdapat 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Akses 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas. Kualiti negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. Equity 50% pengurangan dalam jurang pencapaian bandar, luar bandar, sosioekonomi dan gender. Perpaduan sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Kecekapan sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Aspirasi yang pertama iaitu akses kepada kejayaan. Selaras dengan prinsip pendemokrasian pendidikan iaitu pendidikan untuk semua, setiap kanak-kanak di Malaysia tanpa mengira latar belakang sosioekonomi dan kelompok etnik mempunyai hak untuk mendapat akses yang sama kepada pendidikan berkualiti bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Kementerian berhasrat untuk mencapai 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan dari prasekolah hingga ke menengah atas menjelang tahun 2020. Oleh itu, bagi memenuhi hasrat tersebut, setiap individu haruslah diberi peluang yang sama untuk mendapat pendidikan dan hak memilih jenis sekolah untuk belajar tanpa mengira latar belakang status ekonomi, sosial, keistimewaan, jantina, kaum ataupun agama. Semua pihak perlu bertanggungjawab bagi memastikan murid mendapat tempat di sekolah dan diberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan dan juga kemahiran ke peringkat tertinggi dan memastikan tidak berlaku sebarang keciciran. Seterusnya, berdasarkan prinsip pendidikan untuk semua, peratus murid yang menyertai laluan pendidikan lepasan menengah seperti universiti, kolej, politeknik, institusi vokasional dan juga program latihan kemahiran berstruktur juga telah ditingkatkan sejak rancangan Malaysia ke-10 yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri Malaysia ke-6 iaitu Datuk Seri Najib Razak di Parlimen pada 10 Jun 2010. Usaha ini dibuat bagi memperluaskan lagi akses kepada pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET yang berkualiti bagi memenuhi keperluan industri yang memerlukan tenaga kerja mahir. Laluan ini dapat memberikan akses kepada murid untuk memilih laluan pelajaran yang sesuai dengan minat mereka. Akhir sekali, sebagai guru yang berjiwa pendidik, mereka juga seharusnya tidak meminggirkan murid-murid mereka dan mengamalkan sikap pilih kasih. Sebagai contoh terhadap kumpulan pelajar orang kurang upaya iaitu OKU atau murid yang berada di kawasan luar bandar, pedalaman serta kelompok minoriti. Guru perlulah memberikan layanan yang adil dan saksama serta melaksanakan setiap pengajaran mengikut tahap murid mereka. Sebagai contoh murid kurang upaya, guru tersebut perlulah bijaksana berdasarkan cara pengajaran yang sesuai dengan keperluan mereka. Guru juga sepatutnya berusaha mengambil inisiatif seperti mempelajari bahasa isyarat bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran, contohnya bagi murid bisu dan juga pekak. Hal ini sekaligus dapat membantu mereka untuk belajar dengan lebih baik. Mereka juga akan rasa lebih bersemangat untuk belajar kerana motivasi yang diberikan oleh guru mereka dapat mendidik mengetahui bahawa setiap insan mempunyai kelebihan masing-masing serta istimewa di mata para pendidik. Orang kurang upaya tidak boleh dikecualikan daripada sistem pendidikan umum atas asas ketidakupayaan dan kanak-kanak kurang upaya tidak boleh dikecualikan daripada pendidikan prasekolah, rendah, menengah dan tinggi atas asas kesetaraan dengan orang atau kanak-kanak upaya, termasuk latihan vokasional dan pembelajaran sepanjang hayat.
pelajar-pelajar ni sebenarnya dia perlukan bimbingan, dia perlukan bantuan. Kalau mereka ini diletakkan di arus perdana, sepatutnya mungkin pelajar ini menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Mungkin dia akan mengalami masalah-masalah tertentulah dari segi bahan, pengetahuan guru. Sebab di sekolah pendidikan khas, selalunya guru-guru kita ni dah terlatih. Mereka dah tahu macam mana nak handle kalau murid-murid rabun, macam mana nak handle murid-murid yang buta. So dia dah ada teknik-teknik tertentu dan kita tahu apa bahan yang sesuai. Aspirasi kedua ialah kualiti standard antarabangsa, iaitu negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. PISA merupakan akronim kepada Program International Student Assessment yang dijalankan bagi menguji tahap penguasaan remaja berusia 15 tahun terhadap keupayaan membaca, sains dan juga matematik. TIMSS pula merupakan singkatan kepada Trends in International Mathematics and Science Studies dan diadakan bagi mengkaji penguasaan pelajar antarabangsa dalam subjek matematik dan sains sahaja dan dibuat untuk mengukur prestasi murid yang merangkumi dua aspek iaitu pengetahuan kandungan seperti algebra dan geometri serta kemahiran kognitif. Berdasarkan ujian yang dijalankan, terdapat penurunan bagi subjek sains dan membaca dan dikatakan antara 3 faktor yang menyumbang kepada keputusan ini ialah sikap pelajar yang tidak menjawab dengan bersungguh-sungguh, format soalan yang berbeza daripada peperiksaan Malaysia yang lebih ringkas dan juga keutamaan guru dalam menghabiskan sukatan berbanding menerangkan konsep sebenar pengetahuan. Jadi, implikasi aspirasi dan hala tuju pendidikan terhadap guru berjiwa pendidik di sini boleh dikaitkan dengan guru yang berjiwa pendidik perlulah mempunyai juga ciri-ciri sosial guru cemerlang iaitu berdedikasi. Dalam hal ini, guru perlu memiliki sikap dedikasi yang tinggi dan komited terhadap tugasnya sebagai pendidik. Guru yang berdedikasi tidak akan melihat tugas mendidik, mengajar dan mengurus sebagai suatu bebanan. Sebagai guru, mereka perlulah mengorbankan masa, tenaga, wang demi komitmen mereka terhadap profesion perguruan serta mempunyai kegigihan dalam menjalankan tugas sekaligus meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran sepanjang masa agar dapat membentuk murid yang berkualiti untuk masa depan mereka serta negara kita. Aspirasi ketiga ialah equity untuk semua murid. Penyediaan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang, sosioekonomi, gender dan tempat dapat memastikan hak kesaksamaan pendidikan untuk semua. Menjelang tahun 2020, pendidikan Malaysia mensasarkan 50% pengurangan dalam jurang pencapaian bandar, luar bandar, sosioekonomi dan gender. Menjelang tahun 2020 serta latar belakang sosioekonomi yang masih menjadi penyebab jurang equity yang terbesar. Bagi merapatkan jurang sosioekonomi dan antarabandar dengan luar bandar akan dijangka turut memberi impak terhadap jurang pencapaian antara negeri dan jenis sekolah. Terdapat 3 aspek yang dikenal pasti yang menjadi penyebab kepada jurang equity. Pertama ialah pencapaian tertinggi ibu bapa, yang kedua purata pendapatan isi rumah bagi negeri dan juga peratusan murid yang menerima bantuan asas kewangan melalui kumpulan wang amanah pelajar miskin KUAM. Ketiga-tiga aspek ini merupakan bukti yang tekal bahawa murid daripada keluarga yang miskin kurang cemerlang berbanding keluarga yang berpendapatan sederhana dan tinggi. Murid yang berada di kawasan luar bandar juga mengalami masalah pembelajaran mereka ketika pandemik melanda iaitu masalah rangkaian internet. Jadi, sebagai guru berjiwa pendidik, mereka perlulah mengamalkan ciri-ciri penyayang iaitu mereka boleh menjadi suri teladan yang dapat memberi motivasi terhadap murid dan menjaga kebajikan mereka dengan mengambil tahu masalah membina hubungan mesra antara guru dan juga murid. Guru tidak seharusnya memilih kasih, malah perlulah prihatin dan turut mengambil berat akan masalah dan masa depan muridnya.
yang mana akan memberikan kesan yang mendalam dalam jiwa setiap murid. Murid yang disayangi akan dapat memberikan tumpuan pada pembelajarannya kerana kasih sayang merupakan elemen penting dalam perkembangan sasiah dan emosi mereka. Isu gender iaitu jantina juga hangat diperkatakan iaitu murid perempuan lebih cemerlang dalam matematik berbanding pelajar lelaki. Hubungan di antara jantina dan prestasi dalam matematik telah diberi perhatian yang serius dalam bidang pendidikan. Menurut Gallagher dan Kaufman 2005, beberapa dekad yang lalu telah berlaku penyelidikan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan jantina ini. Berdasarkan gagasan Malaysia Education for All, salah satu perkara yang perlu dicapai ialah bagi mengurangkan jurang jantina pada peringkat rendah dan menengah dan untuk mencapai kesaksamaan jantina dalam pendidikan dengan memastikan murid mendapat pencapaian yang adil dan berkualiti. Oleh itu, implikasi aspirasi serta hala tuju pendidikan ke arah guru berjiwa pendidik yang dapat diselitkan ialah guru dapat bertindak sebagai pembimbing iaitu bagi memastikan keadilan berlaku. Guru haruslah memberi masa dengan sebaiknya kepada mereka yang ingin bertanyakan soalan kerana dengan cara ini, mereka sebenarnya dapat memberikan jawapan yang lebih baik. Guru juga perlu memainkan peranan penting dengan menunjukkan kepelbagaian kaum, budaya dan juga perbezaan jantina dalam pengajaran agar kelihatan lebih terbuka kepada semua golongan. Akhir sekali, guru seharusnya ikhlas dan tidak berat sebelah dan selalu mendahului pelajar tanpa mengira jantina. Contohnya dengan berlaku sama rata dengan tidak melebihkan murid perempuan berbanding lelaki dan tidak memilih pelajar yang bijak sahaja dalam setiap sesi pengajaran dan pembelajaran. Akses kepada pendidikan dan mereka yang tercicir semakin besar dalam tempoh PKP apabila pelajar menyesuaikan diri dengan pembelajaran dalam talian sebagai normal baharu. Hampir 40% murid yang tidak mempunyai peranti elektronik akan tercicir, kata Khairul Anwar, Ketua Pegawai Eksekutif Aiden Technologies yang membangunkan platform e-learning pandai.org. Ada beberapa contoh dari luar negara yang boleh dipertimbangkan. Aspirasi keempat ialah memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Guru perlu menjadi suri teladan untuk penghayatan nilai dan perpaduan dalam kalangan murid seperti mana yang terdapat dalam Hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Hasrat itu telah diterjemah dalam anjakan transformasi ketiga iaitu melahirkan rakyat yang menghayati nilai yang mana tentunya menjadi keutamaan bagi membangunkan murid secara holistik. Generasi kini bakal mewarisi dunia. Jadi penghayatan nilai rohani adalah salah satu tonggak utama dalam pendidikan. Guru bukan sahaja perlu menjadi suri teladan dalam apa jua tindakan dan tingkah laku mereka, tetapi harus berusaha menghasilkan murid yang dibangunkan dengan identiti nasional yang kukuh yang tertera dalam 6 aspirasi murid. Sejak merdeka, aspirasi utama Malaysia adalah memupuk perpaduan negara. Jadi, melalui interaksi individu dari pelbagai latar belakang, murid dapat memahami, menerima serta menghargai kepelbagaian. Kesefahaman yang terbina akan menjalin perpaduan, seterusnya membentuk identiti nasional. Perpaduan menjadi faktor utama dalam merealisasikan masyarakat yang terdiri daripada individu seimbang dan harmoni seperti yang dihasratkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Minat saya dari dulu. Selamat pagi semua. Sebab saya dapat jumpa dengan macam-macam jenis perangai. Saya Kavita. Tapi Ada yang peramah, saya Aishwarya. ada yang suka melawak. Dan ada yang tak pasti jika mereka akan diterima. Budak seorang ni selalu jauhkan diri. Walaupun dengan saya, cikgu dia. Soalan macam ni pun silap juga. Pelajar ni memang lemah dalam bahasa Malaysia. Susahlah. Tapi saya nampak dia ada potensi. Jadi,
selagi saya mengajar di sini, saya bertekad untuk membantu dia. Daripada seorang yang mengajar, kali ni saya pula yang diajar. Raya ni semua datang sama cikgu ya? Lama kelamaan, saya dapat rasakan jurang antara kita semakin rapat. Akhirnya ada juga perubahan. Tapi mungkin diperlukan sikit masa lagi. Sebagai cikgu, syukurlah kerana mereka yang banyak mengajar saya. Tapi dari budak yang bernama Cousin ni, saya mendapat pengajaran paling berharga. Cousin, 你再笑一次好吗？ Aspirasi yang kelima iaitu aspirasi terakhir ialah pelaksanaan kecekapan tinggi. Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Keberhasilan murid merupakan indikator kepada kecekapan dalam pengurusan sistem pendidikan. Perbelanjaan besar untuk pendidikan menunjukkan komitmen tinggi kerajaan terhadap pendidikan. Maka pulangan iaitu dalam bentuk keberhasilan murid perlu dimaksimumkan untuk setiap ringgit yang telah dibelanjakan. Dalam usaha mencapai aspirasi pendidikan, pelaksanaannya dilaksanakan dengan lebih bertanggungjawab dan cekap. Sebagai contoh, menurut bajet 2023, sektor pendidikan perlu dipertingkatkan dari aspek pendigitalan dan infrastruktur. Menurut Dekan Fakulti Pendidikan Putera Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Saib Asimiran, ia penting kerana sistem pendidikan perlu bergerak terus ke hadapan seiring dengan keperluan semasa, terutamanya dalam menghadapi era pendigitalan ketika ini. Implikasi aspirasi dan hala tuju pendidikan ke arah guru berjiwa pendidik boleh dilihat pada kemahiran teknologi yang berkait rapat dengan pendigitalan iaitu Anjakan Transformasi ke-7 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM iaitu memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di sekolah harus disambut dengan minda positif oleh guru. Hal ini dapat dilihat juga dalam PPPM, satu penanda aras dikenali sebagai Standard Teknologi Pendidikan Kebangsaan NETS, memerlukan guru di bilik darjah mencapai standard iaitu memudah dan mencetus inspirasi pembelajaran serta kreativiti murid. Kita masuk kepada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 SKP MG2 yang dapat dikaitkan dengan isi kita, iaitu peranan guru sebagai perancang yang bertindak untuk memastikan kesediaan dan persediaan yang rapi dalam melaksanakan pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC. Berdasarkan revolusi perindustrian 4.0 yang mana ia menjadi asas penyedia tenaga kerja di masa depan. Pada ketika ini, cara penyampaian pengajaran melibatkan papan putih dengan menyalin nota dan sesi kuliah sudah lapuk serta mungkin kurang berkesan, terutamanya dengan kewujudan teknologi baharu yang menjadi gaya hidup generasi kini. Sistem pendidikan negara juga perlu mengorak langkah ke arah pengajian yang dipandu teknologi digital yang bersifat interaktif dan fleksibel serta warga pendidik perlulah melengkapkan diri dengan pengetahuan teknologi maklumat komunikasi bagi membolehkan mereka menepani cabaran revolusi perindustrian 4.0 sekaligus dapat memantapkan lagi sesi pengajaran dan pembelajaran mereka. Konsep 6C dalam pembelajaran abad ke-21 perlulah diterapkan dalam diri murid-murid melalui proses pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC sama ada di dalam maupun di luar bilik darjah demi hala tuju pendidikan yang lebih berkesan.
Kesimpulannya, tanggungjawab dan amanah ini bergantung pada warga guru yang merupakan golongan penting dalam menjelmakan setiap hasrat pendidikan. Lahirnya cendekiawan yang memajukan peradaban dan tamadun manusia adalah hasil didikan dan tunjuk ajar daripada mereka yang bergelar guru. Saya mengakhirinya dengan serangkap kata. Inilah yang dikatakan ibarat menanam sudah dituai, ibarat musafir sudah sampai. Umpama berlayar telah sampai ke pelabuhan, umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Sekian, terima kasih.